Apa yang kita buat ini adalah berdasarkan pada takwaan. Bila kita bekerja dengan atas ketakwaan, kita nak didik sekolah ini, nak melatih rakyat, melahirkan generasi yang faham agama dia, faham ilmu, faham masyarakat, orang yang bertanggungjawab. Tidak ada yang lebih indah bila orang tu boleh faham Quran dan faham sains dan akademik. Asal-asalnya tu memang ideakan lah oleh bekas Menteri Besar Datuk Tan Sri Ustaz Azizan bin Abdul Razak, tetapi pada permulaannya cadangan nak dibina sekolah ni didirikan di Pulau Tuba di Langkawi, tetapi apabila bertukar kepimpinan kerajaan negeri, jadi kerajaan yang baru tu mereka ubahlah daripada Pulau Tuba sana dan buat di tempat sekarang lah, iaitu di Jalan Pegawai di Kulim ni. Untuk subjek yang ditawarkan di sini, yang pertama sekali tu memang Al-Quran lah, dan sekolah ni pun menggunakan kurikulum bersepadu tahfiz. Jadi kurikulum bersepadu tahfiz ni dia berbeza dengan sekolah-sekolah agama yang lain, begitulah juga dengan sekolah-sekolah ma'had tahfiz swasta yang lain, sebab kita mengikut kurikulum yang diperkenalkan oleh kerajaan persekutuan dan mengikut arus perdana. Kalau untuk visi dan misi sekolah ni, memanglah kalau kita tengok di dalam takwim kita, di dalam buku perancangan akademik kita sendiri pun, visi kita ialah kita nak menjadikan Ma'had Tahfiz Sains Darul Aman ni adalah sebagai sebuah institusi pendidikan terunggul, yang terunggul dalam bidang tahfiz dan juga dalam bidang sains di Malaysia. Dan untuk misinya kita menyediakan pendidikan, insya-Allah kita menyediakan pendidikan yang berkualiti. Tujuan dia adalah untuk kita melahirkan hufaz-hufaz yang bersyakhsiat terpuji dan juga yang dapat menguasai pelbagai disiplin ilmu. Yang lebih utama sekali hafazan Al-Quran dan juga sains. Kita memanglah kalau kita lihat sendiri pun di luar sana tu, kita telah pun mendapat sumbangan daripada kerajaan negeri sendiri, yang mana pada bulan Mac lalu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sanusi, Menteri Besar Kedah, telah pun datang untuk program pecah tanah kita, dan sekarang pun kita dapat lihatlah kita telah pun ataupun kita kata dalam pembinaan, dalam proses pembinaan lah bangunan kita yang baru, dan insya-Allah bila siap saja bangunan yang baru nanti, kita boleh menambah pelajar sebanyak mana yang ada hari ini. Yang mana hari ini kalau kita lihat, kita boleh menampung seramai 250 orang pelajar. Insya-Allah dengan siapnya bangunan yang baru nanti ini, kita akan menggenapkan jumlah kepada 500 orang pelajar untuk Ma'had Tahfiz Sains Darul Aman nanti, insya-Allah. Kalau untuk pelajar-pelajar nak masuk sambung belajar di sini, memang yang pertama sekali kita akan lihat dulu sebelum mereka beli nombor PIN di Ma'had Tahfiz ni, pencapaian pelajar. Kalau dulunya UPSR lah sekurang-kurangnya memang 5A lah,
Tapi bila UPSR dimansuhkan, jadi kita melihat kepada PBD, penilaian bilik darjah, dan PBD itu semestinya band 5 ke atas. Selain daripada tu, pelajar-pelajar di sini juga terpaksa melalui proses temuduga. Temuduga untuk nak masuk belajar di sinilah, dan temuduga tu kita lebih kepada hafazan Al-Quran dan juga subjek sains dan matematik. Itulah kurikulum yang kita guna pakai di sini ialah KBT, kurikulum bersepadu tahfiz. Kurikulum bersepadu tahfiz, yang mana kurikulum ataupun kita kata subjek yang ditawarkan di sini selain daripada subjek teras, kita kata macam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah, math dan sebagainya, pendidikan Islam tu, kita juga menawarkan subjek sains teras untuk tingkatan 4 dan 5. 4 dan 5. Selain daripada tu, pelajar-pelajar juga wajiblah menduduki subjek ataupun mempelajari subjek Hifzul Al-Quran dan Maharat Al-Quran. Jadi kalau untuk SPM lah, kita kata sebanyak 12 mata pelajaran yang perlu diambil oleh pelajar-pelajar di Mahat Hafiz Said Nur Rahman ni. Kalau kita lihat yang paling besar sekali itu terbinanya ni lah bangunan yang kita ada sekarang ni, dan insya-Allah akan siap bangunan baru pada 2025 nanti. Itu saya nampak satu sumbangan yang besar lah dalam negeri. Cumanya di sini sekarang kita amat mengharapkan lah, terutamanya guru-guru kita di sini amat mengharapkan perjawatan tetap lah untuk guru-guru ni. Jadi kita haraplah kerajaan negeri akan dapatlah buat sesuatu untuk nak menetapkan ataupun kita kata perjawatan untuk guru-guru di sini menjadi guru yang tetap. Dan insya-Allah bila dapat, saya nampak sumbangan mereka dan semangat mereka untuk terus bekerja tu akan lebih hebat lagi lah, insya-Allah. Alhamdulillah, macam mana tadilah yang kita umumkan, pencapaian pelajar kita untuk tahun ini SPM 2022 ni memang tahun yang terbaik lah untuk pelajar di MTSD ni, khususnya kalau kita lihat daripada segi pencapaian GPS grade purata sekolah, kita semakin baik. Jadi untuk tahun ini pun 2.08. Jadi ini satu pencapaian yang amat baiklah. Dan kalau kita nak bandingkan dengan sekolah-sekolah arus perdana yang lain, kalau kita lihat hari ini, mungkin Mahat Hafiz ni dia tak termasuk dalam ranking negeri, Jabatan Pendidikan Negeri, tapi Ustaz lihat di sini 2.08 tu meletakkan Mahat Hafiz ni di negeri Kedah ni pada kedudukan yang keempat, dalam kedudukan yang keempat. Untuk pelajar yang ambil dua kos ni, dua bidang ni, ya, Al-Quran dan akademik ni, untuk contoh untuk Al-Quran, kebiasaannya selepas subuh dan pagi dan selepas maghrib tu sahaja waktu Quran ada kat sekolah ni. Jadi waktu lain tu adalah untuk kita belajar akademik, iaitu lepas kelas Quran. Kayaknya sepanjang saya duduk 5 tahun dekat sini, alhamdulillah saya dapat ikut daripada start kelas 7 pagi hingga 3.30 tu. Cuma agak orang kata pack sikit lah. Untuk sekolah ni dia menerapkan dari segi dua aspek, iaitu aspek dari segi bidang Al-Quran dan bidang akademiknya. Jadi kebanyakan sekolah dekat luar sana hanya beberapa sekolah saja yang menerapkan kedua-duanya sekali. Tapi kebanyakannya menerapkan kalau Al-Quran saja, kalau akademik saja. Tapi istimewanya sekolah ni yang menitik beratkan kedua-dua aspek ni. Kayaknya kedua-dua aspek ni dia standing ataupun seiring. Jadi saya milih sekolah ni antara sebab itu.